وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah himpunkan kita dalam satu taman dari taman-taman syurga. Dan kedatangan kita pada malam ini adalah untuk memperingati satu peristiwa besar yang saban tahun diingatkan, disampaikan, dikuliahkan, iaitulah peristiwa Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa yang telah mengubah titik sejarah kemanusiaan, iaitulah manusia pada peringkat awalnya sebelum daripada itu seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Sebagai contohnya Allah menggambarkan, kalaulah diberi berita gembira kepada seseorang di kalangan mereka tentang kelahiran anak perempuan, maka dia dengan perasaan gembira berbaur dengan sedih, lalu datanglah niat jahat dalam hatinya untuk menyimpan anak ini dalam bentuk mendatangkan, merendahkan, menghina maruahnya, ataupun dia perlu untuk membunuhnya dalam tanah, dikambusnya hidup-hidup dalam tanah. Alangkah buruknya apa yang mereka lakukan itu. Ini satu daripada gambaran yang Allah SWT kemukakan dalam Al-Quran. Selain daripada itu Allah gambarkan wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim. Allah gambarkan orang Arab ini satu sifatnya suka menipu dalam perniagaan sebagai contohnya. Begitu juga yang kaya menganiaya yang miskin. Dan seseorang perempuan mungkin boleh memiliki lebih daripada 10 orang suami pada satu masa. Tiba-tiba datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kelahiran itu untuk mengubah manusia daripada menyembah sesama manusia, menyembah orang kaya, menyembah orang berpangkat, menyembah orang yang mulia disangkakan itu, kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ditakdirkan Allah dalam keadaan sudah tidak berbapa. Bapanya wafat lebih awal sebelum daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lagi anak kecil ini dihantar kepada satu kabilah Bani Sa'ad, ya, yang ternyata telah pun mendatangkan kebaikan yang banyak kepada mereka. Kata para ulama sirah, kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga itu menyebabkan keluarga itu mendapat barakat. Barakat, walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalaulah penghuni sesuatu tempat itu bertakwa pada Allah, maka Allah akan membukakan untuk mereka pintu-pintu keberkatan dari langit dan bumi. Lalu para ulama berkata, inilah satu kelebihan kita ni berdamping dengan orang saleh, kerana orang saleh ini menyebabkan salah satu sebab hati kita hidup dan salah satu sebab mendatangkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu masih bayi lagi, tetapi kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga Halimatus Sa'diyah seperti disebut oleh para ulama sirah, contohnya almarhum Asy-Syahid
Muhammad Sa'id Ramadan Al-Huti dalam bukunya Fiqhus Sirah mengatakan keberkatan datang kepada keluarga baginda, keluarga tersebut, walaupun Nabi SAW pada masa itu masih anak-anak lagi. Tengok tuan-tuan, ya. Kemudian Nabi SAW duduk di situ untuk beberapa ketika, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala telah memutuskan Jibril dan Mikail untuk datang membedah, mengeluarkan hati dan jantung baginda sallallahu alaihi wasallam untuk tujuan penyucian. Dan para ulama berkata lagi, ini adalah satu bukti betapa penting dalam hidup ini kita melalui belajar bersungguh-sungguh ilmu yang namanya ilmu akhlak, ataupun ilmu tazkiyatun nufus, ataupun ilmu tasawuf, ataupun ilmu tazkiyatun nufus. Apa sahaja ilmu yang merujuk kepada pembinaan dalaman ke arah memperbaiki diri supaya ikhlas, supaya jauh daripada riak, supaya tidak ada sum'ah, supaya tidak ada takabbur, maka ini dipanggil ilmu penyucian hati, tuan-tuan. Tak kisahlah apa nama sekalipun yang diberikan. Kita jadi orang Melayu yang bijak, orang Islam yang bijak, pada hari ini tak payahlah nak bergaduh buat pengistilahan, tak ada manfaatnya, tuan-tuan. Ya, ini adalah pengistilahan yang diberikan, mana yang senang pakai tak ada masalah. Lalu Nabi SAW melalui proses pembersihan hati itu, yang Allah SWT hantarkan Jibril Mikail untuk membersihkannya, menjadi satu perangsang kepada kita semua untuk mengalami, menjalani, mengambil berat bab ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Ya, duduklah Nabi dalam keluarga tersebut sehingga menimbulkan kebimbangan kepada kakak-kakaknya melihat Nabi ditangkap oleh dua orang lelaki ini. Diberitahu kepada ayah ibunya pun datang untuk menyelamatkan Nabi SAW. Dapati sudah selesai, cuma muka Nabi saja yang pucat sallallahu alaihi wasallam. Ya, duduklah Nabi dalam keluarga tersebut sehinggalah umurnya 6 tahun, maka dipulangkanlah kepada Aminah, bondanya, untuk dijaga. Ini peristiwa yang kita sering dengar, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Dan duduknya Nabi dengan bonda nampaknya tak lama. Allah mentakdirkan ibu ni pula meninggal dunia, maka dijagalah oleh datuknya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ni seorang pemimpin yang sangat disegani, dihormati. Tambahan pula dia telah pun menunjukkan bakat kepimpinan yang hebat. Sewaktu datang Abraha menyerang Kaabah, maka Abdul Muttalib inilah yang telah berunding dengan Abraha supaya memulangkan unta-unta yang dirampas itu. Tahu kan tuan-tuan kisah ni kan? Macam tahu je ke macam tak tahu? Tuan-tuan tentu tahu kan bagaimana Abdul Muttalib ni, tuan-tuan, disifatkan dalam kitab kita sirah seorang lelaki yang segak, yang tinggi, yang berperwatakan hebat, mengkagumkan, sampai disebut dalam kitab kita sirah, tuan-tuan, Abdul Muttalib ni punya penampilan, kalau dia minum susu pada cawan, sebelum susu masuk dalam mulutnya, susu kena pada hidungnya dahulu. Nak cerita hebatnya, mancungnya hidung Abdul Muttalib. Boleh bayang, tuan-tuan? Tak macam hidung kita lah orang Melayu. Hidung saya panjang sikit, tuan-tuan, pasal saya bukan orang Melayu. Jadi kembali kepada kisah Abdul Muttalib. Bila beliau pula wafat, semasa hidupnya Abdul Muttalib ini sangat dikagumi, duduk dekat dengan Kaabah, maka dibentangkan serbannya sebagai menandakan ini tempat dia. Tiba-tiba bila Nabi SAW datang, Nabi duduk di atasnya, tidak dihalang. Kalau anak-anak atau cucu-cucu yang lain mesti dihalang daripada duduk di situ. Maka dia berkata kepada orang yang cuba mengeluarkan, mengelakkan, menghindarkan Nabi di tempat tersebut, sayakunu lahu sya'nun, ini anak dia punya satu kelebihan, maka biarkanlah duduk di sini. Ya, tambahan pula ayah ibunya sudah tidak ada, maka datuk inilah yang takaffal untuk menjaganya bitarbiyatihi. Kemudian bila Abu Talib wafat, datanglah tanggungjawab kepada Abu Talib untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib seorang lelaki bangsawan yang mulia, cuma beliau ini miskin, maka Nabi duduk dalam keluarga tersebut. Nabi tidak berdiam diri, malahan Nabi melihat bagaimana peluang untuk membantu keluarga ini. Termasuklah yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga kambing. Tuan-tuan, menjaga kambing Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kan itu dalam hadis menceritakan kelebihan menjaga kambing, ju'ilatu ar-rahmah
wa syafaqa fi ri'a'il ghanam wa ju'ilatil ghilza wa syidda fi ri'a'il ibil. Dalam hadis sahih ini menyatakan bahawa diberikan kelembutan, kesopan santunan kepada orang yang menjaga kambing, tapi diberikan sifat keras dan bengis kepada orang yang menjaga unta. Menjaga kambing adalah kerja ramai para nabi yang pernah Allah SWT utuskan. Lalu Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahawa menjaga kambing ini menyebabkan banyak perkara yang boleh dipimpin, dibimbing, diperkuatkan dalam diri seseorang itu, tuan-tuan. Yang pertama, orang jaga kambing ini penyabar, kerana kambing adalah satu makhluk yang lemah. Nombor dua, orang jaga kambing ini mewarisi sifat berani, kerana kalau zaman dahulu, pada zaman Nabi sebagai contohnya, kalau jaga kambing bawa pergi ke bukit bukau, nanti tiba-tiba, tuan-tuan, hujan ataupun apa juga keadaan berlaku, atau dah petang tak ada tempat, terpaksa menginap dalam gua, berani, tuan-tuan, dengan ularnya, dengan binatang berbisanya, semua kena tempuh. Tambahan pula kalau ada serigala. Dan orang yang menjaga kambing ini juga menyebabkan dia mengasah bakat untuk berfikir jauh, kat mana nak bawa kambing ni makan. Ya, maka tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Nabi Muhammad SAW mengasah salah satu kelebihan baginda dalam kepimpinan dengan kesabaran itu hasil daripada tarbiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda menjadi nabi. Kemudian Nabi SAW melihat apa lagi peluang boleh meringankan, membantu keluarga ini. Nabi menawarkan untuk mengiringi pakciknya belajar berniaga ke Syam, tuan-tuan, supaya dapat membantu apa sahaja yang patut untuk meringankan beban pada keluarga yang mulia ini. Ini dia, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kita nak mencari satu kelebihan dalam diri kita, supaya dalam hidup ini tidak menyusahkan orang-orang lain, terutamanya orang-orang muda. Saudara grad daripada universiti mana-mana tempat, saudara tidak lagi laku pada mata Allah dan pada mata manusia, sehinggalah saudara melihat bagaimana saudara boleh contribute kepada orang lain. Ya, kalau tuan-tuan baca kisah tentang para ulama terdahulu, tuan-tuan akan perhatikan bagaimana pengorbanan mereka, kesungguhan mereka mencari satu-satu kerja tanggungjawab sehingga dapat mengisi dengannya kekosongan waktu, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni tak adalah pengalaman banyak, tapi bila melihat anak-anak muda grad daripada universiti ke sana kemari dengan sijil-sijil dia, tuan-tuan, kan, sijil-sijilnya banyak, sijil kepimpinan, sijil kursus, sijil co-curriculum, sijil itu, sijil ini. Tapi kenapa tak cari kerja sendiri, tuan-tuan dimulakan Allah sekalian? Kenapa tak cuba mulakan sesuatu kerja sendiri, mengikut kepada minat yang saudara ada, bakat yang saudara ada? Rugi, tuan-tuan. Ya, anak-anak kita yang grad daripada mana-mana tempat, masa depan bekerja makan gaji ni tidak menjanjikan apa-apa. Betul kan? Ya, berapa banyak saudara boleh dapat kalau bekerja makan gaji, saudara? Memanglah kalau dah jadi cikgu, jadi pensyarah, itu kerja-kerja yang mulia, tapi kita menceritakan tentang mereka yang belum bekerja. Ikutlah, contohilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nabi SAW cuba untuk mencari satu dan belajar daripadanya sehingga mampu, dan akhir sekali boleh bawa diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Para ulama bincangkan Nabi ini berniaga sebelum dilantik menjadi utusan Allah. Lepas dilantik tak adalah, fokusnya kepada dakwah sahaja, kerana itu adalah tugas asasi. Keperluan yang lain dilengkapkan oleh Allah SWT. Tapi hasil daripada kejayaan baginda masa zaman muda cuba belajar berniaga, sehingga menyebabkan bila datang seorang sahabat dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, berkata, "Wahai Nabi, saya miskin, tak ada apa nak buat." Nabi bertanya kepadanya, "Kau ada apa kat rumah?" Dia pun cerita, kat rumah dia ada kuali, ada itu, ada ini. Nabi SAW pun menyuruh dia untuk bawa barang itu pergi ke depan Nabi. Lalu Nabi bertanya, "Siapa nak beli benda-benda ni? Siapa nak beli benda ni?" Maka seorang mengangkat tangan, "Saya nak beli dengan harga 1 dirham," contohnya. Nabi tanya lagi. Ini ada bidding, tuan-tuan dimulakan Allah sekalian, ada auction. Siapa nak beli dengan harga lain lebih tinggi? Maka yang kedua angkat tangan, "Nabi, saya nak beli 2 dirham." Lekah-lekah ambil.
ini harga terbaik, ambil sekarang, jual, ambil duit, gunakan duit ini untuk membangunkan perniagaan kamu. Ya, Nabi SAW lantas telah berkata, kalaulah seseorang itu pergi ke hutan dan mengutip kayu-kayu untuk dijual, lebih baik daripada hidup dia meminta-minta. Nampak tak tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian? Ya, ini adalah satu proses yang sangat mulia. Ya, melihat kudrat yang ada pada badan kita untuk kita gunakan dengan cara yang halal, dan akhirnya kita tidak bergantung kepada sesiapa yang lain. Itu sebab bila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Nabi Daud alaihi salam, Allah memuji macam-macam yang ada pada Nabi Daud. Tapi satu perkara yang Allah SWT tidak puji, kerana Nabi Daud ini bergantung kerjanya, harapannya kepada Baitul Mal. Lalu Allah turunkan ayat untuk menegur perkara itu melalui Jibril. Jibril berkata kepada Nabi Daud, hai Daud AS, sungguhnya Allah sangat sayang kepada engkau, Nabi Allah. Cuma satu perkara kalau engkau lakukan, engkau lebih tinggi di sisi Allah. Apakah dia, wahai Jibril? Jibril menjawab, Allah SWT mengkehendaki engkau untuk bekerja, jangan bergantung pada Baitul Mal. Lalu Nabi Daud minta kepada Allah, diajar kepadanya satu kelebihan. Lalu Allah ajar kepada Nabi Daud kita AS supaya bertukang besi, buat besi. Wa alamnahu sana'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Ya, Allah SWT telah mengajar kepada Nabi Daud untuk ilmu membuat baju daripada besi. Dan di hujung untuk Allah SWT sebut fahal antum syakirun lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Apa pula kena mengena kami mengajar Daud, tetapi di hujung untuk Allah sebut untuk memperbaiki kamu, kehidupan kamu sendiri. Lalu para ulama berkata, Allah membuat perkaitan berapa ribuan tahun terdahulu Nabi ini dibangkitkan supaya mesej itu diterima juga oleh kita yang baca Quran pada hari ini, bahawa hidup yang paling mulia adalah hidup bekerja, berdikari, mencari rezeki menggunakan keilmuan, kepakaran, pengalaman masing-masing. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, jadi kembali kepada kisah Nabi kita SAW. Nabi duduk dalam keluarga ini tak duduk diam. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dan semangat ini juga yang telah Nabi tanamkan dalam jiwa orang-orang muda keliling baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contohnya, ada seorang sahabat namanya Ja'far bin Abi Talib. Ini juga merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, abangnya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dalam peperangan Mu'tah, beliau gugur sebagai salah seorang syuhada. Maka Nabi SAW pergi jumpa dengan anaknya bernama Abdullah bin Ja'far. Wahai Abdullah, anak saudaraku, anak saudara Nabi jugalah kiranya, anak saudara sepupu. Bapa kamu sudah mati, kamu berniagalah kat sini nak. Ini satu bahagian daripada masjid, duduk kat sini. Kamu pergi ke negara Syam, Syria, bawa masuk barang-barang kulit dan berniagalah kat sini, kerana orang suka pada barang-barang kulit. Nabi suruh duduk kat situ. Nabi doakan untuknya, Allahumma barik lahu fi bai'ihi wa safqatihi. Ya Allah, berkatilah anak ini pada perniagaannya. Dan Nabi turut menceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain, ini budak muda yang kena menanggung keluarganya, ayahnya sudah mati syahid. Maka beliau bertanggungjawab untuk menggaras tanggungjawab yang besar untuk jaga keluarganya, ibunya, adik-beradiknya. Dia anak lelaki yang paling tua. Tuan-tuan, usianya baru 12 tahun pada masa itu. Satu riwayat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tengok, ya, Nabi telah pun menganjurkan kepada anak ini semangat untuk independen. Kita orang Islam pada hari ini pun tuan-tuan, sepatutnya kita melihat, mengkaji keliling kita kan. Masya Allah, saya baru terbaca dalam majalah Forbes antarabangsa menceritakan tentang Jack Ma. Kenal Jack Ma ke? Tak kenal Jack Ma? Tak apalah, tak kenal pun tak apa. Seorang Chinese daripada negara besar China kan, yang membuat satu syarikat namanya Alibaba, satu syarikat IT yang besar tuan-tuan, mengatasi Bill Gates tuan-tuan, mengatasi Apple, apa semua. Ya, hanyalah menyediakan tempat untuk orang datang ke situ mencari barang. Tuan-tuan nak beli apa, ikan kering pun cari kat situ jumpa tuan-tuan. Ya Allah, punya kreatifnya, subhanallah. Ya, orang ini. Jadi sebenarnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, banyaknya ruang peluang kita rasa hairan pada orang pada hari ini bila hidupnya mengharap-harap daripada orang lain, menunggu-nunggu pada orang lain, padahal ada banyak peluang untuk dia berjaya ke hadapan. Tinggal lagi orang Islam ini barangkali tidak mudah bersabar lah tuan-tuan. Dia tak cukup sabar.
Sekejap saja dia nak lebih daripada orang lain. Makanya sifat-sifat seperti ini yang kena ubah, ya tuan-tuan. Nabi kita salam berniaga, Nabi tak berniaga besar, tuan-tuan. Kalau orang kata Nabi jadi jutawan, Nabi begitu begini, tidak. Nabi tidak begitu. Nabi berniaga mengikut kepada kemampuan baginda pada waktu itu sallallahu alaihi wasallam. At least bila Nabi pergi ke pasar Madinah melihat orang berniaga, Nabi raba ke dalam tepung yang ada di Madinah itu. Meraba ke dasarnya, lalu Nabi menemui kawasan bawahnya ada air. Maka si peniaga tepung ini telah pun khianat kepada orang Islam. Nabi telah bersabda, man ghasyana falaysa minna. Siapa menipu kami bukan dari kalangan kami. Kerana orang ini sengaja membasahkan tepung dia supaya tepung itu jadi berat bila timbang nanti, padahal yang ada dalamnya ada air. Macamlah sebahagian daripada peniaga-peniaga Islam yang tidak jujur. Dia berniaga meletakkan dalam ikan, dalam sotong itu air banyak, biar jadi berat. Betul ke tuan-tuan? Kita tak berniaga sotong kan tuan-tuan, kita tahu kan. Saya bertanya pada seorang pakcik yang mulia datang berniaga dekat pasar, kat pasar Borong, dekat Pahir Jaras. Saya bertanya padanya, Tuan Haji sentiasa berniaga pukul 6 pagi lepas subuh, kadang sampai subuh kat surau dekat situ. Lepas tu terus buka meja berniaga sudah puluhan tahun. Pukul 10 pagi mesti clear. Kalau tak clear juga, Ustaz, ini waktu untuk keluarga Ustaz, adik-beradik ada kahwin, saya orang Jawa, mereka berat bab kekeluargaan, saya nak kena balik tengok anak, besarkan anak macam-macam. Dulu anak masuk asrama, sekarang dah besar, Alhamdulillah. Tapi kalau pukul 10, paling lama pukul 10.30, kalau masih juga tak ada apa nak jual, masih juga tak habis, ambil ikan ni pack, hantar balik ke rumah, suruh isteri bagi-bagi pada jiran, mengutamakan janda-janda dan orang-orang susah. Ya Allah, mulianya kerja orang ni tuan-tuan. 10.30 mesti clear. Kita datang pukul 10 tu tuan-tuan, saya masuk dalam Facebook saya tuan-tuan, cerita tentang ni. Moga Allah beri pada kita iman, Allah beri pada kita amanah. Ya, pukul 10 siap berniaga, 10.30 mesti clear. Kerana Ustaz, kita bukan hidup kita untuk ni Ustaz. Dia pula mengajar saya tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya tanya pada dia, Tuan, kenapa sotong kena banyak air dalamnya? Tak adalah Ustaz, ini orang tak jujur Ustaz. Saya jual Ustaz, saya ambil fresh pukul 3 pagi, 4 pagi dah ambil kat Kuala Selangor sampai kat sini terus jual fresh. Ini saya bimbang orang letak air padanya adalah orang nak memberatkan timbangan supaya hasilnya lebih. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, seorang berniaga di pasar malam, maka datanglah seorang ustaz untuk beli daripadanya. Ustaz ini ustaz, pakainya pun macam ustaz, dengan niat nak beli kat pasar malam, beli daripada seorang peniaga muslim. Daripada pergi beli dekat tempat lain, baik kita beli pada orang Islam. Niatnya begitu. Maka belilah dia daripada seorang penjual. Maka dia berkata pada orang ni, tolong ikan ni berapa sekilo? Sekilo RM15, katalah begitu ya. Okey, ambil seekor jadi RM50, berat, panjang. Okey, tolong bersihkan, nanti saya pergi ke gerai depan untuk beli seekor ayam. Orang ni pun clearkanlah ikan tu, siang, potong. Kejap lagi agaknya masa dia tengah proses bersihkan ikan ni tuan-tuan, datanglah orang lain untuk beli. Nampaknya tenaga kerja tak cukup, dia juga pergi layan orang yang baru. Ikan di atas lori itu ditinggalkan sekejap. Dalam pada itu datanglah sang kucing. Kucing naik atas lori, macam mana mungkin sebahagian daripada ikan tersebut dipotong, dia pun menggonggong sebahagian daripada ikan ni, buat lari turun ke bawah lori. Faham tak? Allahu Akbar. Maka dia pun siap timbang, dia nampak kucing itu di bawah lori menggigit sebahagian daripada ikan yang siap dipotong. Dengan pisau itu diketuknya kepada kucing tersebut tuan-tuan. Berdarahlah kucing itu. Ikan pun ditinggalkan, dia pun melari melintas. Dan ustaz ini datang daripada gerai ayam, melihat, Allah kesiannya kucing ni, kenapalah berdarah kepala kau? Allah kesiannya, kenapalah kau macam ni? Siapalah buat kau begini? Kan tuan-tuan, jangan main tuan-tuan. Orang mengurung kucing masuk neraka tuan-tuan, jangan main. Ini melukakan kucing pula, menganiaya dia. Dia pergi, dah siap ikan, ambil ikan bawa balik, bungkus dua, satu sebelah ikan dia besar, sebelah bahagian ekor, sebelah bahagian kepala. Maka dalam perjalanannya fikir, saya nak bagi mak yang mana lah agaknya. Mana nak bagi mak?
Buka tengok, oh ni ekor. Mak suka bahagian kepala, ayah suka bahagian kepala ikan. Tak apalah, ekornya saya ambil, kepala ni bagi pada ayah. Rumah ayah tak jauh daripada rumah dia. Ustaz ni tuan-tuan, ustaz ni hantarlah ikan tersebut kepada rumah ayahnya. Dan kejap lagi dia mau pergi semayang isyak tuan-tuan. Maka bila habis semayang isyak balik, maknya telefon, nak kenapalah ikan kau bagi ayah ni kepalanya robek dimakan kucing nak? Mak, tak adalah mak, saya beli tadi ikan elok lah mak, takkanlah saya nak bagi ayah ikan dia macam tu. Betul lah nak, ikan ni dah robek kepalanya, tak boleh makan, kena gigit kucing agaknya. Apa ustaz ni ingat tuan? Serta-merta dia dapat relate dengan keadaan. Allahu Akbar. Agaknya kucing ni lah yang makan ikan ni tadi, dipukul kepalanya oleh si peniaga. Logik tak tuan? Logik tak? Logik tak logik? Kalaulah berlaku benda ini kepada mana-mana peniaga tuan-tuan, mana nak cari berkat dalam hidup tuan-tuan? Betul tak? Ya, peniaga untung ke tuan-tuan? Untung. Satu hari dapat apa? RM500, RM5,000. Katalah anda dapat RM5,000. RM5,000 tu kerana ketidakjujuran dalam apa yang berlaku, Allah akan tarik habis berkat, tidak tinggal. Tuan-tuan, kalaulah nanti tiba-tiba jumpa dengan doktor mengesahkan satu daripada buah pinggang, na'udzubillah, rosak, boleh tak bayar dengan duit yang diperoleh dengan cara yang haram ni tuan-tuan? Maka tuan-tuan, jangan main hak Allah tuan-tuan. Itu sebab bila disebut ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan kamu mengkhianat amanah yang diberi kepada kamu dalam keadaan kamu tahu. Khianat tuan-tuan. Itu sebab bila Allah gambarkan bab memakan harta manusia ni, Allah sebut wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nasi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mengambil harta orang lain dengan berurus niaga dengan orang-orang penting. Orang-orang itu mempunyai kekuatan untuk menganiaya orang lain. Orang itu mengendoskan perbuatan yang haram yang kamu lakukan, kamu tarik harta orang lain. Lalu Allah gunakan perkataan wa tudlu biha. Kata para ulama tafsir, tudlu datang perkataan idla. Maknanya kita ni seolah-olah macam kita menurunkan timba ke dalam telaga untuk ambil air. Orang tak nampak apa yang kita ambil, penuh ke, separuh ke, sikit ke, orang tak nampak. Jadi kita menggunakan kemampuan yang ada, kontak yang bagus itu untuk menganiaya orang lain. Maka itulah cantiknya ayat Allah bila sebut bab kita ni terlibat mengambil harta orang lain dalam apa jua urus niaga yang kita lakukan. Jadi kembali kepada kisah amanah ni tadi tuan-tuan, bila Allah gambarkan kepentingan umat Islam untuk memahami bahawa apa saja yang diambil dengan cara yang batil ini, maka dia tidak akan datangkan keberkatan dalam hidup tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan kebatilan ini berlaku bukan saja pada rasuah, bukan saja pada menganiaya hak orang lain, tapi juga bila kita ni menganiaya ataupun menipu ataupun mengambil hak orang dalam apa jua bentuk cara sekalipun yang menyebabkan berlakunya penindasan kepada orang lain. Tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ni tabung derma digerakkan. Berderma lah tuan-tuan, kerana berderma ni mempunyai banyak kelebihan di sisi Allah SWT. Allah gambarkan sebagai contohnya, masal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang bersedekah untuk jalan Allah ni seperti sebatang pokok yang tumbuh padanya 7 tangkai, 7 dahan, pada setiap dahan itu ada 100 biji, maka satu nisbahnya di sisi Allah 700 tuan-tuan. Allah yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih daripada apa yang mampu kamu fikirkan, dengan sebab ikhlas yang kamu lakukan. Bukan pada banyaknya tuan-tuan ya, pada ikhlasnya, pada kualitinya. Dan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, sabaqa dirhamun mi'ata dirham. 1 dirham melebihi pahala 100 dirham. Kerana orang yang sedekah dengan 1 dirham ni ikhlas, maka nilai di sisi Allah hanya 700. Seorang yang sedekah 100 belum tentu dia ikhlas, maka pahalanya belum tentu mendapat pahala yang besar di sisi Allah SWT. Baik ya, kembali kepada kisah ni tadi, bagaimana Nabi kita SAW mengasah semangat perniagaan kepada anak-anak yang ada keliling baginda Rasul SAW. Ya, dan ramai lagi sahabat Nabi yang Nabi galakkan mereka berniaga. Ada setengah orang dia membacakan kepada kita hadis
bahawa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu masuk syurga merangkak. Ya, Habwan ni maknanya merangkak. Untuk pengetahuan tuan-tuan, para ulama menolak hadis ini tuan-tuan, kerana Abdurrahman bin Auf ini salah seorang sahabat yang sangat banyak infaknya untuk Islam. Ia sampai kepada isteri-isteri Nabi pun diberikan olehnya allowance tuan-tuan. Dan Abdurrahman ini bila ditaksirkan pemberiannya kepada Islam dalam satu kajian dibuat oleh pakar-pakar muamalat negara kita, pemberiannya untuk Islam tuan-tuan lebih daripada 500 juta tuan-tuan dimiliki Allah sekalian. Ya, dan perniagaan yang dibuat itu dibangunkan atas kreativitinya. Satu ketika bila Abdurrahman datang ke Madinah, Nabi SAW sudah mempersaudarakan beliau dengan Sa'ad bin Rabi' yang merupakan salah seorang orang paling kaya di Madinah. Lalu Sa'ad menawarkan kepada Abdurrahman untuk dapat bantuan, termasuklah isterinya sekali. Ya, dia kata kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, ini adalah beberapa orang isteri aku. Kalau engkau minat salah seorang daripadanya, aku ceraikan dia. Habis eddahnya engkau berkahwinlah dengan dia. Ke peringkat itu sekali tuan-tuan. Tapi Allah SWT tidak membenarkan perkara itu berlaku. Dan Abdurrahman juga cuba dimasukkan oleh Sa'ad dalam list anaknya yang layak menerima pesaka bila dimati. Juga Allah SWT tidak benarkan perkara itu berlaku. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Allah jelaskan dalam surah Al-Ahzab. Tak boleh seseorang yang bukan kaum keluarga dimasukkan dalam list keluarga untuk dapat faraid. Tidak dibolehkan itu. Tapi Abdurrahman ni punya kreatif tuan-tuan. Dia berkata kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, tunjukkan kepadaku manakah dia pasar Madinah. Maka Sa'ad pun menunjukkan kepadanya. Dia pun perhatikan bagaimana business nature orang kat Madinah tuan-tuan. Dia tengok orang Madinah, apa benda yang cepat datangkan keuntungan, apa yang margin dia lebih besar dan cepat buat untung. Maka Abdurrahman berkecimpung antara perniagaan awalnya ialah menjual unta tuan-tuan. Dibeli unta, dijual jauh lebih murah daripada yang orang Yahudi jual. Tapi saat ini dikatakan dalam kajian tersebut mempunyai kreativiti lain. Dia jual unta murah, tapi aksesori unta tu yang mahal. Ni kena fikir panjang tuan-tuan. Ini zaman mereka lah. Kalau zaman kita, zaman sekarang, kaitkanlah dengan apa yang logik. Maka tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, akhirnya Abdurrahman menjadi sangat kaya. Dan beliau mampu untuk menginfakkan dalam satu-satu peperangan 1000 ekor unta, 500 ekor kuda. Dah tu bila Nabi wafat, Abdurrahman telah memberi allowance kepada semua tentera Islam yang pernah terlibat dalam perang Badar. Bagi allowance tuan-tuan. Dengan Sayyidina Osman pun dibaginya juga, walaupun Osman seorang yang kaya tuan-tuan. Osman dia tidak pergi perang Badar kerana masa itu isterinya yang merupakan anak perempuan Nabi, puteri Nabi sakit. Maka Nabi bagi exemption, bagi pengecualian kepadanya, tak payah pergi perang. Ni Osman bin Affan. Tapi dalam listing tersebut, list nama itu Abdurrahman masukkan Osman bin Affan sekali pun dapat allowance tuan-tuan. Padahal Osman juga seorang jutawan pada masa itu tuan-tuan. Kerana dia berkata, aku cuba baik pada semua keluarga Nabi SAW, termasuk engkau. Engkau adalah keluarga Nabi kerana engkau pernah berkahwin dengan anak perempuan Nabi SAW. Maka orang yang mengatakan pencarian harta, galakan untuk berniaga ni adalah benda yang bercanggah dengan Islam, orang ni tersilap sebenarnya tuan-tuan. Dr. Yusuf Qaradawi pun menjawab isu ini dalam satu fatwanya bila orang bertanya, kenapa Islam memusuhi kekayaan? Kenapa Islam mengatakan bahawa orang yang kaya ini masuk syurga merangkak kerana terlalu banyak beban yang dibawanya, susah olehnya di depan Allah? Ini semua tidak benar tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Pernah ditanya kepada Abdullah bin Al-Mubarak, seorang di antara para ulama bertaraf tabi'i yang terkemuka sezaman dengan Imam Malik, sezaman dengan Abu Hanifah, yang mana Abdullah bin Al-Mubarak ni seorang yang sangat kaya tuan-tuan. Dia berniaga daripada Khurasan, bawa pergi ke Mekah, bawa pergi ke Madinah, bawa pergi ke Mekah. Kekayaannya, kuda-kudanya, gedung perniagaannya, pekerja-pekerjanya. Allahu Akbar, menakjubkan sekali. Pernah Abdullah bin Al-Mubarak ni
dalam perjalanan pergi ke Mekah untuk buat haji yang sunat wajib dah selesai, beliau berhenti di satu tempat di Baghdad berdekatan dengan sungai Furat tu tuan-tuan. Dia melihat seorang perempuan sedang membersihkan bangkai itik untuk dimakan. Maka Allah Mubarak mengatakan kepadanya, ini bangkai, haram dimakan. Jawapannya, kami orang susah, dah berapa hari kami tidak makan, inilah makanan yang berhak kami sentuh, ini yang kami mampu. Allah Mubarak tuan-tuan lantas bertanya kepadanya keperluannya. Lalu Abdullah bin Mubarak ni tabi'i yang kaya ni akhirnya memberikan semua wang yang dibawa untuk haji pada musim itu, iaitulah sebanyak 1000 dinar tuan-tuan. 1000 dinar tu tuan-tuan nak tahu banyak pada hari ni, iaitulah nilainya 1 dinar sama dengan 800 ringgit. Justru 1000 dinar sama dengan apa? 80,000. Betul? 800,000 tuan-tuan, dekat dengan 1 juta. Bagi kat orang begitu saja, bagi, ambil duit ini, manfaatkan, bina keluargamu, beri keperluanmu, beli apa yang kamu nak, habis, tanpa mengenali yang memberinya. Allah Mubarak tinggi orangnya tuan-tuan. Allah Mubarak ni tinggi, tegak padanya, orang daripada Asia Tengah, belah-belah Uzbek tuan-tuan. Kalau perang dia tak pernah mengecualikan dirinya. Lalu beliau pernah menghantar surat pada kawannya yang suka beribadah dekat Mekah, beruzlah, tidak mahu terlibat dalam perangan. Ya abidal haramaini law absartana la arafta annaka fil ibadati tal'abu. Syair ni sangat masyhur tuan-tuan. Dia berkata kepada Fudail bin Iyad, juga seorang tabi'i yang terkemuka, yang kuat beribadah sampai tak pergi menyertai peperangan, sibuk beribadah. Dia kata, wahai penyembah tanah suci, 2 tanah suci, kalau engkau lihat kami, tentulah engkau dapat tahu engkau beribadah itu main-main sebenarnya. Kerana air mata engkau yang bercucuran turun itu membasahi janggutmu, tubuhmu, tak sama dengan setitis darah kami yang keluar daripada tubuh apabila ia terluka pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah Mubarak tuan. Kaya. Ditanya oleh anak muridnya, wahai tuan guru ni kaya ya, sentuh semua jadi. Bukan dapat projek tuan-tuan ni, sentuh semua jadi. Kalau bagi projek senang lah tuan-tuan kan, bagi projek siapa pun tuan-tuan boleh jadi billionaire. Tapi kalau buat daripada awal, from scratch lah orang kata, kan tuan-tuan. Macam Allah Mubarak, ditanya kepadanya, wahai Ibn Mubarak, kenapa tuan kaya sangat kan tuan mengajar kita zuhud, mengajar kita tawaduk, mengajar. Abdullah bin Al-Mubarak menjawab, aku berniaga untuk 3 perkara. Beberapa sebab. Nombor 1, untuk jadikan diri aku dan keluarga aku mulia, tak minta-minta. Tuan betul tak? Tak minta-minta. Nombor 2, aku berniaga untuk bantu para ulama. Keliling aku ada Imam Malik, Imam Sufyan As-Sawri, Ibn Uyainah, Muhammad bin Ulayyah. Mereka ini adalah orang-orang miskin yang kalau aku tidak beri kepada mereka, siapa nak beri pada mereka? Tuan. Nombor 3, aku berniaga supaya dapat menjadikan keturunan aku tidak minta-minta. Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Baghdadi adalah seorang ulama yang hebat di Baghdad, ulama hadis yang masyhur, yang sangat mulia, yang sangat kaya. Beliau ni tak terkenal lah macam Allah Mubarak. Kurun ke-5 ke-6 Hijrah tuan. Beliau pernah hadir dalam masjid Baghdad yang besar itu di Iraq. Maka datanglah seorang yang semayang ke masjid itu hari Jumaat pun awal datang. Dia datang semayang kat tepi, kat sudut belah kanan, semayang sunat banyak, baca Quran. Lepas tu khutbah Jumaat dia dengar. Habis khutbah Jumaat, semayang Jumaat, yang datang awal, yang beribadah daripada awal pagi tadi tidak bangun semayang. Hairan tak tuan-tuan tengok? Mana boleh semayang Jumaat seorang diri tuan? Dah datang semayang Jumaat, semayang lah. Kenapa tak semayang? Dia tak semayang. Lalu orang sebelahnya lepas semayang bertanya, Fulan, kenapa kau tak semayang Fulan? Kau datang awal daripada aku, banyak ibadahmu tadi, kagum aku denganmu. Tiba-tiba sekarang kau tak semayang, kenapa ya? Aku yang kau tidur, tapi tak tidur pula, kenapa kau tak semayang? Orang tu menjawab, saudaraku, maafkan aku malu nak cakap dengan kau.
Baik, tuan cerita pada aku, apa aku boleh bantu? Dia kata, tadi aku datang awal kerana aku banyak hutang. So hari Jumaat pagi-pagi aku dah masuk masjid, aku malu jumpa dengan orang. Orang semua tegur aku hutang tak bayar. Allahu Akbar. Kesiannya kamu kesiannya. Maka aku tengah sembahyang tadi, aku melihat ke kanan, aku melihat Imam Muhammad dan aku berhutang dengan 10,000 dirham. Aku tak tahu macam mana nak bayar kerana malu dan takut aku kepada dia terkencing ni tadi. Dalam masjid duk terkencing, tuan. Bila aku terkencing, macam mana aku nak sembahyang? Najis badan aku. Dia bukan cerita dongeng, tuan-tuan dengar Ni cerita Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala menceritakan kehebatan seorang ulama. Wajahnya yang hebat, orang tengok, orang ingat akhirat. Orang yang berhutang jadi takut sampai terkencing, tuan-tuan. Allahu Akbar, kesiannya kamu. Allah fulan, aku pun tak boleh nak bantu kamu lah, aku pun tak ada duit banyak. Berapa ke hutang? 10,000 dirham, tuan-tuan. 10,000 dirham ni kalau kali dengan RM34, nilai hari ni 340,000, tuan-tuan. Lalu orang ni tak ada pilihan, pergi jumpa dengan Imam Muhammad. Tuan guru dah keluar dah, imam ni dah balik dah, pergi cari kat rumah, jumpa tuan. Tadi tuan perasan ke ada orang seorang jumpa tuan, dan saya nak murid tuan, dia pun nak murid tuan juga, tapi dah lama tak datang majlis. Cuma hari Jumaat dia datang awal kerana nak menyembunyikan dirinya daripada disergap orang yang dia berhutang ni. Aku tak ingat lah ada hutang aku. Ya tuan, dia hutang tuan banyak, 10,000 dirham. Oh ya ke, aku pun tak ingat. Sepatutnya due sekarang kena bayar. Ya, aku tak tahu, aku tak ingat. Tuan, tolong adik tuan. Kenapa? Dia tadi nampak tuan dalam masjid terkencing dia, tak boleh sembahyang, terkencing dia. Bila terkencing macam nak sembahyang? Oh ya ke? Ya Allah, kesiannya. Kau boleh datang buat jumpa aku? Orang kata boleh. Baik. Tuan guru kata, Masya Allah, kesiannya kau hutang aku, kau sampai terkencing. Ya Allah, aku memang tak nak niat apa-apa pada kau. Aku halalkan untuk kau 10,000 dirham ini, dan aku tambah untuk kamu lagi 10,000 dirham kerana aku difahamkan kau banyak hutang. Cukup. Terlebih dia cukup. Ambil 20,000 dirham, 10,000 benefit in kind, 10,000 lagi ambil dan bayar hutang kamu. Ini orang saleh, tuan-tuan. Ini orang yang dunia letak kat tangannya, bukan dalam hatinya. Ini kepentingan untuk kita tegaskan kepada orang Islam. Kita pergi ke mana-mana, kita lihat kolej-kolej orang bukan Islam, KDU, KBU, Lim Kok Wing, betul kan? Betul tak? Tapi kita setiap hari mendapat proposal, minta bantuan daripada ustaz-ustaz kita bagaimana nak bina sekolah yang tak selesai. Bukan saya menghina, tak tuan-tuan fahami baik-baik ustaz-ustaz, tuan-tuan, saya tak menghina, tidak. Tapi kenapa orang lain boleh buat, kita tak boleh buat? Kita buat sengaja sangkut, minta duit kat orang. Bila tegur sikit melenting. Ni kepengurusan kena betul, kena ada BOD menasihatkan duit ni tak boleh macam ni. Tak boleh kita tubuhkan sekolah atas nama syarikat, nanti dia macam entiti perniagaan. Kalau nak buat sekolah kena ada satu pentadbiran, ambillah seorang accountant ke, seorang bank, sukarelawan banker ke, barulah kita punya kerja berjalan dengan lancar, tuan-tuan. Betul tak? Tengok, tuan-tuan keluar tengok Segi College, KDU baru bangun, tuan-tuan, dekat Shah Alam, tengok tak? Baru siap kan? KBU betapa punya besar. Mana cari duit, tuan-tuan ni? Jadi nampaknya kita orang Islam kena belajar lah, tuan-tuan, sistem dalam hidup, tuan-tuan. Ya, kena baiki kelemahan-kelemahan yang berlaku di atas prinsip yang Nabi yang saya tunjukkan tadi. Baik, banyaklah kisah yang saya nak bawa, tapi kita pergi lagi menjelajah sikit lagi kehidupan baginda Rasulullah SAW. Maka bila berada di Busra, di negara Syam ini, semua orang datang dijamu oleh seorang untuk makan. Tiba-tiba Muhammad SAW bersama dengan pakciknya pergi makan, dia duduk di bawah pokok. Maka berkatalah padri di situ, siapa yang duduk bawah pokok itu? Maka katalah Abu Talib, aku bapaknya, dia anakku. Padri kata, tidak mungkin, tidak akan ada orang yang duduk di bawah pokok ini melainkan Nabi. Dan kisah Nabi yang aku baca dalam kitab Taurat dan juga Injil, Nabi yang terakhir selepas Isa, ya, bapanya mati sebelum ia lahir. Maka Abu Talib pun menjawab, sebenarnya betul, aku adalah pakcik dia, bukan bapa yang sebenar. Bawalah engkau balik dia sebelum dia diapa-apakan oleh orang kat sini, kerana mereka sedang mencari-cari bakal Nabi akhir zaman. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, ya, maka Nabi pun dibawa pulang.
Tapi lepas itu semangat untuk membantu ni terus naik dalam diri baginda SAW. Maka Nabi membantu perniagaan wanita yang hebat dalam masyarakat Quraisy, namanya Khadijah, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Orang Melayu tambah Siti di depannya. Orang Arab tak ada Siti-Siti depan, tuan-tuan. Siti ni orang Mesir dipanggil macam puan, cik. Sit. Ya, kalau lelaki dipanggil Sidi. Ya, tuan-tuan. Sayyidina, kan? Maka Khadijah radhiyallahu anha sangat berpuas hati dengan hasil pulangan perniagaan Nabi. Ditanya kepada Maisarah. Maisarah adalah seorang lelaki, bukan perempuan, ya. Maisarah pembantunya juga, membantu Nabi, sangat mengagumi akhlak Nabi yang mulia. Maka akhirnya beberapa kali perniagaan mereka mengumpulkan hasil yang lumayan. Tuan-tuan, baru semalam saya pergi ke Kelantan, tuan-tuan. Saya kongsi dengan tuan-tuan sikit pengalaman. Saya pergi ke Kelantan untuk menziarahi sahabat-sahabat yang kena banjir. Antaranya Tuan Guru Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman di Kuala Kerai. Hancur, tuan-tuan, bukunya sebanyak macam ni habis semua, rosak, tuan-tuan. Tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan pergilah ke sana, pergi lihat apa yang boleh bantu. Mereka dari sudut makan pakai semua cukup, alhamdulillah. Tapi dari sudut lain, mereka membangunkan sekolah proper, tuan-tuan, dah 70 tahun. Mereka sudah bangunkan 70 tahun sekolah daripada zaman datuknya lagi. Pergi untuk melihat, dan saya pun pergi lagi satu kedai di Kota Baru, di Tanah Merah. Seorang usahawan Melayu yang sangat saya kagum, tuan-tuan. Beliau memiliki lebih kurang 20 buah kedai buku. Setiap satunya tidaklah sebesar MPH ataupun Popular, tapi sangat sistematik, tuan-tuan. Ini saya cerita usahawan-usahawan yang kecil, bukan yang besar-besar, yang mulakan kehidupan daripada bawah. Saya tanya pada cikgu ni, cikgu, Masya Allah, cikgu cerita sikit pengalaman. Saya tak sempat masuk dalam Facebook ni, tuan-tuan. Ni cerita, tuan-tuan, first hand punya cerita. Cikgu, cuba cerita, cikgu, macam mana cikgu berniaga sampai berjaya? Ustaz, saya dulu mengajar, Ustaz, mengajar matematik kat sekolah. Isteri saya pun sama. Saya merasa tak bebas lah, Ustaz, untuk hidup bila bergantung pada orang ni. Saya doa lah pada Allah. Allah takdirkan saya kumpul duit, saya pergi umrah, saya pergi haji. Saya doa, ya Allah, berilah saya satu perniagaan yang menyebabkan saya tak bergantung dengan manusia. Saya minta direct pada Engkau, ya Allah. Saya senang nak pergi sembahyang. Kabarnya daripada anak-anak, daripada staff-staffnya, tuan-tuan, ni wali Allah ni, tuan-tuan, kalau azan serta-merta dia orang keliling dia tak kenal, wajahnya akan kelihatan menggelabah. Kalau tengah tulis cek pun, tuan-tuan, Muhammad MU azan, berhenti, letak pen, letak cek, ayo semua yang lelaki ke masjid. Kalau cawangannya dekat dengan surau, ke surau. Dan dia cuba buka kedainya mana-mana dekat dengan masjid atau surau. Best, tuan-tuan. 20 cawangan, tuan. Saya pergi tengok ke gudangnya yang Masya Allah banjir. 4 trailer pergi angkat buku-bukunya rosak. Buku tulisnya, kertas putihnya, stationery-nya. Dia ada 11 buah gudang. Dan tenggelam. Kalau yang satu tu setahap dah ada, habis, tak ada apa yang tinggal. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cikgu ni masih lagi senyum, berkata Allah bagi banyak, dia ambil sikit. Dan sebaik dia tak ambil kita. Lembutnya orang Kelantan ni cakap, tuan-tuan. Anak-anaknya semua masuk sekolah tahfiz dan dah 2 orang hafal Quran. Yang perempuan 2 orang pun kecil pun hafal Quran juga, dah separuh Quran. Dan dipastikan menantu-menantunya pun hafal Quran juga. Best, tuan-tuan. Saya tak payahlah sebut namanya, tuan. Nak tahu nama dia? Suspend, saya tanya dia, cikgu, cerita cikgu, rahsia cikgu, saya nak bagi pada orang Islam, cikgu. Ustaz, nombor 1, bila kita buat kerja, buatlah kerana Allah, Ustaz. Dalam ni, cikgu, semua orang buat kerana Allah, cikgu. Saya buat perniagaan ni kerana Allah. Allah panggil saya pergi, tak ada benda lebih penting daripada Allah. Saya tanya macam mana cikgu kontrol cikgu punya stok, cikgu? Ini sampai daripada China, ini sampai daripada
Oh tak, beliau tidak ambil daripada China. Ini specialnya, dia tidak ambil daripada China. Saya tak sempat tanya dia kenapa dia tak ambil daripada China. Dia ambil semua daripada negara lain. Saya memang tak suka berniaga dengan cahaya non alif dia. Saya pun tak tanya lebih lanjut sama dia tak ambil pada Chinese ataupun negara China. Saya tak sempat tanya tuan. Saya berjumpa dengan banyak kali, tapi kali ni saya pergi sebab dia ziarah dia banjir. Dia, Ustaz, bila berlaku begini Ustaz kan, kita rasa lega, ni Allah membersihkan harta kita Ustaz. Kedai cikgu tak ada insurans ke? Dia usik sikit saya lah. Dia kata biasa Ustaz, insurans ni masa datang macam-macam cakap Ustaz, tapi dah berlaku begini, dia kata macam-macam lah. Ini apa, disaster, apa dipanggil? Apa dipanggil? Natural disaster, apa dipanggil? Ni tak ada kena-mena Ustaz, masa jual macam-macam Ustaz. Saya tak komen apa lah tuan-tuan, minta maaf ni beliau cakap. Habis mutusnya dapat cikgu, mutusnya tak dapat lah Ustaz. Ini tempat saya berenang, saya datang tengok buku Quran tu berenang Ustaz. Lagi cikgu cerita cikgu, saya kalau azan saya berhenti, semua benda saya buat saya berhenti. Allah paling utama. Nombor 3, saya tiap kali staff saya masuk, mereka orang Kelantan Ustaz tak belajar tinggi. Saya wajibkan tiap pagi mereka masuk pukul 8.30 mesti baca surah Yasin 10 ayat. Cuba buat tuan. Simple tuan ni. Nak baca lebih-lebih lanjut Ustaz, mereka bukan ngerti Ustaz, orang kampung Ustaz. Lain lah kalau orang Kuala Lumpur, dia kata pada saya, orang Kuala Lumpur bijak-bijak boleh baca surah lain, tapi itu yang mereka mampu. Alhamdulillah, staff saya seramai lebih kurang 150 orang. 150 orang, 150. Setiap seorang ni saya pastikan mereka dah baca Quran dengan baik lah. Yasin, surah tertentu saya ajar dia baca doa. Apa lagi cikgu? Ni beliau punya amalan tuan-tuan ni. Tuan-tuan tak setuju tak mengapa, ni saya cerita saja. Lagi saya wajibkan setiap staff saya keluar 3 hari dalam sebulan. Nampaknya cikgu ni orang tabligh lah. Saya wajibkan semua staff saya keluar 3 hari dalam sebulan. Dan ini cara beliau lah tuan-tuan ni, saya share pada tuan-tuan saja. Dan bila mereka keluar Ustaz, saya tak perlu bimbang Ustaz. Barang saya sampai pen ini yang mahal-mahal ni, saya tak perlu risau. Saya tak pernah buat stock check. Kan biasa ada stock check kan? Stock check kan, orang berniaga retail kena ada stock check. Mana boleh tak ada stock check? Kita ada stock check. Saya tak ada stock check Ustaz. Kontrol stok saya Allah. Ya Allah, berniaga para wali tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke Kelantan, tuan-tuan pergilah kedai buku. Apa ni? Kedai buku apa dekat Kelantan? 20 Cawangan, apa ni? Start dengan B. Apa ni? Kedai buku Banggul. Pergi ke Kelantan, pergi beli kat kedai buku Banggul. Ni saya cerita pada tuan-tuan. Berniaga simple, a simple man with a simple calculation. Tapi hidupnya Ustaz, akhirnya saya berniaga Ustaz 5 tahun, saya doa, saya cakap diri saya, jomlah kita berhenti kerja, kita bagi orang kerja. Dan ini adalah potensi-potensi muka yang akan datang. Kalau tak mampu saya franchisekan mereka. Oh panjang, pandai juga idea cikgu. Franchise mereka maju berniaga, saya syukur pada Allah. Tak adalah lebih bersyukurnya saya hidup bila saya dapat menggajikan seorang Islam yang amanah dan dia dapat maju dalam hidupnya. Dia tak bergantung harap pada sesiapa orang lain. Allahu Akbar. Subhanallah. Tak ada sikit pun risau. Mengangkat buku-buku yang rosak 4 trailer tuan-tuan. 4 trailer buku-buku yang rosak. Baik tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, Allah mulianya jadi saudagar muslim tuan-tuan. Mulianya kalau hati itu daripada awal kerana Allah, sampai di hujung mana-mana pun cek Allah rida tak. Kalau Allah tak rida jangan buat. Allah tak rida jangan buat. Kau cina kau nampak banyak tapi tak ada berkat, nak buat apa? Jangan. Buat benda yang Allah pasti Allah rida, hati kau senang. Kerana walaupun kau bukan orang alim, kata cikgu ni, walaupun bukan belajar tinggi, tapi dalam diri Allah jadikan fitrah. Fitrah ni menyebabkan kita nak buat satu benda, kita fikir, boleh tak buat benda ni? Bagus tak? Boleh sembunyikan tak? Kalau kita rasa nak sembunyikan daripada orang, maknanya benda tu tak betul. Kalau kita rasa rida, orang tengok depan dengan belakang sama saja, itu maknanya benda yang bersih lah. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Nabi SAW akhirnya dipinang oleh Khadijah.
dan ditanya oleh Khadijah, dan Nabi pergi meminang Khadijah. Dalam kisah dikemukakan oleh Sirah Ibn Hisham, Abu Talib datang meminang, mengikut prosesnya. Maka Abu Talib berkata kata-kata yang hebat, ini Muhammad seorang yang mulia, keturunan yang mulia. Wa in kana fil mali qullan, walaupun pada hartanya amat sedikit, tetapi ketahuilah oleh kamu sekalian, sungguhnya harta adalah benda yang pinjaman, bila sampai masanya akan dipulangkan balik. Kata-kata Abu Talib sangat hebat, tuan-tuan. Ya, pada keluarga Khadijah. Maka akhirnya dikahwinkan, dan Nabi Muhammad SAW dihadiahkan oleh Khadijah seorang pembantu namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah seorang Arab yang jatuh ke tangan musuhnya. Sewaktu dalam perjalanan dia telah pun ditangkap, diperdagangkan tangan ke tangan. Akhirnya dibeli oleh Khadijah. Akhirnya bapa dia, keluarga dia mencari Zaid ini dan mendapat tahu dia ada di Mekah, dan bertemulah dengan bapa angkat si Zaid, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Muhammad SAW belum menjadi nabi, dan mereka menawarkan harga yang mahal untuk mendapatkan Zaid balik semula. Tapi alangkah peliknya, Zaid telah menjawab, wahai ayah, wahai pakcik yang datang mencari saya sebenarnya lebih redha duduk dengan Muhammad ini kerana dia sangat baik dengan saya. Jarang-jarang benda seperti itu berlaku, tuan-tuan. Menunjukkan akhlak Nabi kita sebelum daripada kerasulan pun hebat. Maka keluarga ini pun pulang dalam keadaan kecewa kerana tidak berjaya menangi hati anak ini untuk dibawa pulang kepada kabilahnya. Dan Nabi buat satu isytiharan di depan Kaabah, haza Zaidun ibni arisuhu wa yarisuni. Ini Zaid, mulai hari ini dia mewarisi aku kalau aku mati, aku mewarisinya kalau dia mati. Kami adalah anak beranak. Lalu dipanggillah Zaid bin Muhammad, anak angkat, tuan-tuan, dibinkan dengan nama Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian bila datang Islam, Allah telah membatalkan adat bunuwah, adat mengambil anak angkat menjadi anak yang Allah tegak, ud'uuhum li'abaihim wa aqsatu 'indallah. Ya, tidak boleh menisbahkan seorang itu kepada bapa angkatnya, panggillah kepada bapaknya sendiri. Kalau tidak diketahui bapaknya, sebutlah nama apa-apa, Abdullah ke Abdul Rahman ke Abdul Latif ke, itu semua hamba Allah yang kita tidak tahu. Perbuatan membinkan seorang anak itu, terutamanya kalau perempuan, lebih-lebih lagi adalah haram di sisi Allah SWT kepada seseorang yang lain. Ya, tuan-tuan hati dan dikasih sekalian. Kemudian nantikan menjadi Nabi, dan dalam pada itu Nabi melalui beberapa perkara yang penting, pengalaman-pengalaman yang menarik bagi menunjukkan kehebatan baginda Islam sebagai seorang leader. Yang kita semua sedia maklum, bila Kaabah runtuh, orang Arab hampir bergaduh, tidak tahu siapa yang punya tanggungjawab untuk angkat batu itu masing-masing nak kemuliaan itu. Tiba-tiba mereka telah berkata, siapa yang mula-mula masuk ke kawasan ini, kita panggil dia jadi hakim, jadi judge untuk selesaikan perselisihan kita. Ternyata yang masuk adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, ini sebaik-baik hakim untuk buat keputusan. Nabi buat keputusan, mengangkat Hajar Aswad, letak di atas kain selendang, dan masing-masing mengangkat bucunya. Nabi sendiri mengambil, meletakkan ke tempatnya balik semula. Kehebatan Nabi kita SAW, tuan-tuan ya. Ini Allah SWT menyebutkan tentang kebijaksanaan, yu'til hikmata man yasha' wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah berikan kebijaksanaan siapa yang dikehendaki olehnya. Bijaksana ni, tuan-tuan, adalah satu benda yang kita kena bina, kena garap, kena cari, kena wujudkan. Ya, sistem pembelajaran kat negara-negara maju semuanya menghargai kreativiti. Kalau tuan-tuan pergi ke mengkaji di Amerika pada hari ini, budak-budak yang tak belajar tinggi pun tak apa, dibekalkan dengan satu skim dipanggil startup. Tahu startup, tuan-tuan? Startup, kan? Dia bagi pada budak-budak bijak ni, okey, kamu dorang, kamu buat satu benda yang orang belum pernah buat dalam dunia. Banyak orang kamu perlukan, 500,000 USD, okey, tak apa, kami bagi kamu 100,000 dulu, grant awal, bagi lagi kemudian, in order to jadikan budak-budak ni berkembang di luar kotak, tuan-tuan. Itu sebab mereka buat macam-macam. Ya, mereka buat WhatsApp, kan? WhatsApp, idea daripada mana, tuan-tuan? Daripada budak-budak bijak ini. Apa lagi? Twitter, Instagram, Facebook. Ini semua adalah dibuat oleh masyarakat Amerika yang menggalakkan pemikiran di luar kotak.
untuk mengasah kebijaksanaan. Kita orang Islam pada hari ini, pembelajaran kita lebih kepada menghafal dan kemudian tidak faham apa yang dihafalnya. Betul kan tuan-tuan? Straight A, semua periksaan straight, bagus lah, straight A, tak ada siapa menafikan, hebat, bagus. Tapi dibimbangi orang yang begini, otak dia stereotype, tuan-tuan, sama saja cara fikirnya, tak ada kreativiti. Ya, maka tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, dalam Islam diajar kita untuk kreatif, untuk bijak. Tengok Nabi SAW mengajar kita dalam peristiwa hijrah, macam-macam keadaan Nabi melaluinya, bagi menunjukkan kepada kita betapa pentingnya tuan-tuan dalam hidup ni ada strategi, kan? Satu benda ni tidak berlaku secara kebetulan, semuanya ada strategi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dalam perang Badar, Nabi bertanya kepada seorang Arab yang asing, kamu tahu tak jalan nak pergi tempat sekian? Dia jawab, tahu, dengan syarat nanti bila aku tanya kau jawab. Nabi jawab, ya, baik. Bila Nabi dah tanya dia tanya Nabi pula, kamu dari mana? Nabi jawab, kami dari air. Kami dari air. Orang sahabat-sahabat pun tercengang, apa maksud kami dari air? Kan tadi dah janji awal tak nak kena cakap masing-masing punya misi kan. Nabi tanya dia jelaskan. Lepas tu dia tanya Nabi kata, kamu dari mana pula? Kami dari air. Cekapnya Nabi macam-macam lah. Air ni air mani, air ni rumah kita memang ada air. Saya datang tempat ada air lah, betul tak? Kamu tanya datang dari mana, saya jawab lah, dari air. Nabi SAW mengajar kita strategi tuan-tuan. Setiap peristiwa yang berlaku dalam episod kenabian itu ada terkandung di sebaliknya strategi-strategi yang hebat oleh Nabi SAW. Baik, ya. Dan sebenarnya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, peristiwa ini semuanya kita maklum, kita tahu. Semua perkara ini telah kita pelajari, kita dengar. Cuma saya tertarik dengan satu kenyataan oleh Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Beliau ni seorang ulama keturunan Nabi SAW dari India, yang sangat mulia, sangat hebat, besar ni tuan-tuan. Dia mengasaskan satu sekolah hadis yang hebat di India. Ceritanya dulu zaman keluarga Nabi, zaman para sahabat, anak cucu Nabi ni, mereka pergi ke banyak negara untuk mengislamkan orang, macam keturunan Syed Sharifah yang ada kat Malaysia kan. Jadi antara yang pergi ni ke India. Bila sampai ke India, berlakulah satu pemberontakan. Maka orang-orang India membunuh orang Islam. Maka keluarga yang mulia ni pun melarikan diri nak balik semula ke Hijaz. Tiba-tiba dalam perjalanan bertemu dengan sekumpulan orang Islam. Orang Islam ditanya, ke mana kamu nak pergi sekalian, wahai keluarga-keluarga Nabi? Syed Sharifah, kami nak balik ke Hijaz semula kerana hidup di sini tertekan. Mereka jawab, wahai keluarga Nabi yang dimuliakan Allah, kalau kalian tak ada bersama kami, bagaimana kami nak hidup? Tak ada panduan, tak ada bimbingan. Duduklah bersama kami kat sini, kita hadapilah sama-sama fitnah yang berlaku. Kami pun orang Islam juga. Maka duduklah kat situ tuan-tuan. Lucknow tuan-tuan ni, antara tempat yang terkemuka ini. Ulama-ulama hadis ramai lahirkan di situ. Abdul Hasan Nadwi ni seorang hebat tuan-tuan. Kalau dia pergi mana-mana, dia takkan tidur kat hotel. Dia pergi mana, dia pergi jemputan ceramah, contohnya di Madinah, sediakan hotel, dia tak mau. Dia akan tidur sama ada kat masjid ataupun dalam hostel pelajar-pelajar Universiti Islam. Dia takkan pergi hotel. Dia pergi ke Yaman pun, orang bagi hotel pun memang satu dunia, dia tak pergi hotel tuan-tuan. Dan dia naik kapal terbang pun dah lama tak pernah naik business class tuan-tuan. Apa nak heran ulama hebat ini. Dia kalau dia mengajar petang-petang dekat universitinya dekat India, orang pun heran, ada je duit dalam koceknya. Orang datang belajar, dia bagi orang duit, bukan orang bagi dia duit tuan. Dan orang mengatakan seramai macam tuan-tuan ni, lebih daripada tuan-tuan semua orang dapat bahagiannya. Mana dapat duit wallahualam. Tapi rumahnya daripada tanah liat saja. Allah takdirkan beliau berkahwin, tidak ada anak. Tidak ada anak. Tapi rumahnya daripada tanah liat, serba zuhud, tak ada aircon pada India punya panas tuan-tuan. Dan bila dia tengok orang Melayu ni, salah seorang anak murid dia adalah mufti Kedah, Syekh Dato' Badruddin Haji Ahmad. Tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan ziarahlah mufti ni tuan-tuan, antara orang paling alim hadis tuan-tuan. Alhamdulillah saya banyak kali menziarahi beliau di Kedah. Beliau ni anak murid kepada Abdul Hasan Nadwi. Bila tiba dekat India,
anak-anak murid daripada Malaysia ni, beliau antara batch yang awal belajar kat India, belajar hadis. Maka dia bertanya, waktu petang nanti kamu belajar apa? Saya belajar kitab Radul Muhtar, ini kitab fiqh yang besar dalam mazhab Hanafi. Lalu beliau berkata, kenapa kamu belajar mazhab Hanafi? Jawapan Syekh Badaruddin Mufti Kedah ini, kami belajar Hanafi kerana kat sini semua mukarrar, semua silibus mazhab Hanafi. India mazhab Hanafi, tuan. Kata Abu Hasan Nadwi, kalau begitu jangan belajar mazhab Hanafi. Dia Hanafi tu, dia Hanafi, tapi jangan belajar mazhab Hanafi. Nanti aku cari seorang ulama yang boleh mengajar kamu mazhab Syafi'i, kerana kamu balik Malaysia mazhab kamu mazhab Syafi'i. Lalu beliau berkata, ulama-una ala haq. Ulama-ulama Islam ini berbagai mazhab sekalipun semuanya benar. Hanafi baik, Maliki baik, Syafi'i baik, Hambali baik, semuanya benar. Perbezaan pandangan itu berlaku kerana perspektif yang berbeza terhadap satu nas yang masing-masing melihat dari sudut yang berbeza. Hebatnya tuan. Beliau ni berkata, kalau engkau kaji Nabi Muhammad SAW dalam buku beliau Sirah Nabawiyah, sebenarnya kehebatan Nabi ini tuan-tuan, membangunkan satu orang yang hebat, masyarakat yang hebat, individu yang hebat kerana baginda ni, kerana nombor satu, kejelasan matlamat yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Seorang leader, seorang pemimpin yang memang mengajar umatnya untuk kenal Allah, cinta akhirat, bekerja apa kat dunia pun untuk Allah. Ini namanya ikhlas, tuan-tuan. Bila menceritakan tentang Nabi ni, tuan-tuan, saya ingat Imam Malik. Imam Malik ni seorang ulama mazhab yang hebat, pengasas Maliki. Beliau ni duduk kat Madinah. Imam Malik ni, tuan-tuan, beliau bersaing dengan ramai orang yang alim sepertinya kat Madinah. Dan setengah daripada ulama di Madinah itu memfatwakan Imam Malik sesat dan wajar dibunuh. Pemain, tuan-tuan. Itu generasi hebat tu. Apatah lagi kalau generasi kemudian macam kita ni kan, lagi dah banyak fitnah kan, tuan-tuan. Maka Imam Malik ini difatwakan oleh seorang ulama wajar ditangkap dan dibunuh kalau dia tidak mahu taubat. La ilaha illallah. Apa nak heran, tuan-tuan? Itu zaman mulia tau, zaman orang hebat-hebat. Imam Malik satu hari dia baca satu kitab yang bernama Al-Muwatta, karangan seorang ulama hebat, Ibnu Majishun. Dia tengok kitab ini hebatnya. Kan ke lebih baik kalau kitab ini ditambahkan hadis padanya, bicara ini cantik, ditambah hadis lagi cantik. Maka Imam Malik pun berkata pada anak-anak muridnya, aku akan baiki kitab ini, aku nak tambah hadis. Siapa-siapa nak bantu aku? Dia berceritalah pada anak-anak muridnya. Maka berita tentang Imam Malik nak tulis kitab Muwatta ini, tuan-tuan, sampai kepada anak-anak murid ini. Anak murid ni bercerita pada yang lain, dan akhirnya sampai juga kepada guru-guru yang lain pada masa itu, menyebabkan semua mereka menulis kitab namanya Muwatta juga. Faham tak? Macam tak faham, ya tak faham, saya nak berhenti ni, tuan. Bila berita tersebar, maka semua orang nak tulis kitab Muwatta juga, seolah-olah tak ada nama lain. Kan? Lalu anak muridnya datang balik berkata, wahai tuan guru, nampaknya ramai pula guru-guru lain pun nak tulis kitab Muwatta juga. Tapi Imam Malik ni, tuan-tuan, kita belajar ikhlasnya, tuan-tuan. Imam Malik, pengasas Imam Malik ini berkata, ma kana lillahi fahuwa baqin. Siapa yang menulis kerana Allah, dia akan kekal sampai ke akhirat. Imam Malik berkata itu, tuan-tuan. Lalu dia pun menghimpunkan hadis-hadis ini, membantu memperbaiki kitab yang kita gambarkan tadi, Ibnu Majishun. Dan akhirnya pada hari ini, 1000 tahun lebih lepas Imam Malik meninggal, wafat, kalau orang sebut kitab Muwatta, yang 10 lebih yang lain itu tak pernah orang kenal. Orang hanya kenal satu saja kitab Muwatta, Muwatta Imam Malik. Apa pengajarannya, tuan-tuan? Maknanya apa? Buat kerja biar kerana Allah, jangan buat kerja kerana manusia. Bila buat kerja kerana manusia, dia tak sampai begitu, tuan-tuan. Tapi Malik jawab dengan penuh confident, apa yang dibuat kerana Allah itu yang akan kekal, tak perlu risau. Ya, tahun ni
Sekarang ni ada beribu-ribu kitab hadis, tapi kitab Muwatta antara kitab yang paling popular. Kalau ada seorang datang pada hari ini untuk berkata kepada kita, Ustaz, saya belajar hadis kat Madinah, saya belajar hadis kat Maghribi, saya belajar hadis kat Jordan, dekat Libya, dekat Mesir, Azhar, saya akan menulis sebuah kitab lebih baik daripada kitab Muwatta. Orang ini wajar dia hantar ke Tanjung Rambutan, tuan-tuan. Betul? Tidak akan ada sesiapa yang tergamak berkata begitu, kerana kitab Muwatta ni terlalu hebat, tuan-tuan. Jadi Imam Abul Hasan Ali An-Nadwi, ulama yang hebat India, dia berkata, kejelasan matlamat, ikhlasnya kerana Allah, dan benda ini diceritakan kepada para sahabat, maka mereka bersama-sama membangunkan tamadun yang Nabi bina itu, sallallahu alaihi wasallam. Nombor dua, tuan-tuan, kehebatan yang ada pada Islam, pada Nabi ini khususnya, Nabi membangunkan satu masyarakat yang bersifat teamwork, tuan-tuan, team base, mempunyai satu kekuatan bersama-sama dalam apa yang mereka bangunkan. Kebersamaan yang ada, togetherness, orang putih katakan, bersama-sama, brotherhood. Kat mana pun Nabi SAW akan mengambil berat perkara sedemikian. Maka kita umat Islam, tuan-tuan, perlulah bersatu, menguatkan diri kita balik semula dalam cabaran-cabaran yang berlaku pada zaman moden pada hari ini, dan jadikanlah Quran sebagai asas pegangan kita, hadis Nabi sebagai ikutan kita. Maka kebersamaan yang ada itu akan lebih genuine, tuan-tuan. Dan nombor tiga, kalau kita lihat kejayaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang Nabi ajar para sahabat ini, Nabi mengajar para sahabat destinasi kita adalah akhirat. Macam mana hebat sekalipun kamu berniaga, kamu akan kembali ke akhirat. Macam mana hebat sekalipun kamu dalam bidang ketenteraan, akhirnya kamu akan mati juga, ke akhirat juga pergi. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, ini antara iktibar yang sangat menarik dalam kehidupan baginda salam untuk kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberkati kita pada malam ini, memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi itu selain daripada berselawat adalah memperjuangkan apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bawakan. Nabi mengajar kita untuk meninggalkan untuk kita hadis-hadis yang perlu kita pelajari, yang perlu kita amalkan, yang perlu kita perjuangkan. Dulu ketika zaman kerajaan Islam Osmaniyah Turkiya, Sultan Abdul Hamid, sultan yang terakhir dalam khalifah Islam Osmaniyah Turkiya, pada masa itu negara Islam pun sangat lemah. Kerajaan Perancis bercadang nak buat satu wacana, satu pementasan yang menceritakan tentang sifat-sifat buruk yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini berlaku sekitar awal abad ke-20. Sultan Abdul Hamid ni, tuan-tuan, sultan Turki yang terakhir dalam keadaan paling lemah, tuan-tuan. Lalu Sultan Abdul Hamid ini mengutuskan dutanya di Perancis untuk berjumpa dengan Perdana Menteri Perancis pada masa itu, saya lupa namanya, untuk berkata padanya, engkau berbuat begini menyebabkan satu dunia orang Islam akan bertindak balas, memberontak atas kejahatan kamu, baik kamu berhenti. Dia bagi amaran, tuan-tuan. Turki lemah pada masa itu, tuan-tuan, tapi dia punya izzah, dia punya kemuliaan diri. Dia berkata kepada Perancis, kalau kamu buat begini, kamu degil juga, kita akan putuskan hubungan diplomatik, kami akan halau kamu punya duta keluar, dan kami pun akan panggil duta kami balik, hubungan sudah tidak ada lagi. Padahal masa itu, tuan-tuan, bukan Perancis yang bergantung pada Turki, tuan-tuan, Turki yang bergantung pada Perancis, tuan-tuan. Tapi punyalah berani Sultan Abdul Hamid, tuan-tuan, masa itu zaman revolusi perindustrian di Perancis, menyaksikan mereka buat kereta api, mereka buat macam-macam persenjataan, hubungan sangat baik dengan Perancis. Tapi hubungan ini boleh tercela, bahkan boleh putus dengan sebab menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Perancis membatalkan niat mereka, tuan-tuan. Ini bukan perkara pertama yang berlaku baru ni, tau. Lalu British pula tunjuk sibuk dan juga tunjuk hebatnya dia pula nak mengalihkan pementasan itu, bawa ke Britain, ke London, tuan-tuan. Dan sekali lagi watika Sultan Abdul Hamid datang pula ke London, memberitahu kepada London, jangan buat benda seperti ini, ia membangkitkan kemarahan orang Islam satu dunia. Betul orang Islam lemah, tapi jangan terkejut besok kalau berlaku apa-apa kat negara kamu, kerana mereka sangat marah Nabi mereka dipermainkan, di luar kontrol aku.
Britain berkata ini adalah kebebasan bersuara. Maka Sultan Hamid hantar balik surat, jawab lagi, betul kebebasan bersuara pada tanggapan kau, dan mereka juga akan bunuh kau di atas kebebasan bersuara mereka. Maka sampai surat yang kedua ini, British membatalkannya mereka dan tidak jadi program tersebut, tuan-tuan. Hebat, tuan. Khalifah Islamiah, Khilafah Islamiah pada masa itu. Tapi kita negara yang lemah, umat Islam adalah umat yang ramai tapi tidak peranan apa-apa. Ya, kita diserang penyakit takut yang melampau dan kita tidak mempunyai izzah, kemuliaan diri kita sudah pun tercela dengan banyak perkara-perkara keduniaan. Maka tinggallah kita pada hari ini menganggap menyambut Maulid ini hanya terbatas pada keadaan-keadaan tertentu saja. Kita lupa benda yang lebih utama daripada itu. Maka tuan-tuan, mari sama kita baiki semangat ini, sedarkan diri balik semula. Siapa yang bawa pulang ke rumahnya buku sirah Nabi, membacakan untuk anak-anak sedari kecil untuk mengenal Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan satu jihad yang hebat. Siapa sahaja yang mengajar kat sekolah, mendidik anak-anak muridnya, menerangkan, mempertahankan tentang Nabi, ini jihad yang hebat. Seorang pemimpin yang ada di pejabat kecil ataupun besar yang mengajak orang untuk mengamalkan sunnah Nabi dan apa yang dimampu, ini sunnah yang hebat, tuan-tuan. Dan seorang pemimpin yang mampu bercakap tentang Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam di mana saja tahap dia pergi tanpa perasaan malu, bahkan dengan penuh rasa kemuliaan, ini pemimpin yang hebat. Dan mudah-mudahan semangat ini saya suburkan masa ke semasa. Kita nak satu waktu akan sampai bila orang mencari kebaikan itu terletak pada Islam dan sekhusus pada Nabi SAW, perjuangan yang baginda bawa yang telah lama kita abaikan, yang kita tinggalkan. Setakat ini saja dulu, yang baik daripada Allah semuanya, kelemahan Nabi manusia. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa asirna wa la tu'sir alaina, wa ridina wa rida'na. Ya Allah, tambahlah untuk kami, janganlah dikurangi. Muliakanlah kami, janganlah kami dihina. Berilah kepada kami yang ditahan-tahan ridha semua yang kami lakukan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Tuhan, bantulah kami untuk mengingatimu, bersyukur padamu selalu, baiki amal saleh kami tanpa henti-henti kepadamu ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, ya Tuhan kami, cukupkan kami dengan yang halal daripada mencari yang haram. Kayakan kami dengan minta kepadamu, bukan kepada yang lain ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.